larangan menggelapkan harta orang lain. Maka sebelum kita teliti lebih mendalam hadis tu, sebagai mukadimah ingin saya mengajak kita meneliti ayat daripada surah Al-Anfal dahulu, mengingatkan diri kita bersama dan semua pihak yang memegang teraju kepimpinan umat ini supaya tidak mengkhianati amanah-amanah yang telah diamanahkan kepada kita semua. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, perhatikan terjemahan umum ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, itu Muhammad SAW. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah atau amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Itu terjemahan umum. Kita perhatikan semula ya makna perkataannya. Ya, wahai, ayuha, wahai. Dua kali seruan. Wahai, ya, wahai. Alladzina, orang-orang yang, ataupun mereka yang amanu, telah beriman oleh mereka. Jadi seruan kepada orang-orang yang beriman. La takhunullah. La tu jangan, takhunu kamu khianat. Kamu mengkhianati Allah akan Allah. Jangan berlaku khianat kepada Allah. War rasulah wa dan apa? Jangan kamu mengkhianati ar-rasulah, rasul itu. Nah, jangan khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu khianati amanat-amanat kamu. Mana perkara-perkara ataupun tanggungjawab yang diberi kepercayaan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, walhal, wa juga boleh wa dan antum kamu, ta'lamuna kamu mengetahui. Jadi kamu tahu amanah tanggungjawab yang diberi, maka jangan mengkhianatinya. Jadi kalimat khianat ni daripada bahasa Arab dimelayukan juga. Jadi kita pun bahasa Melayu kata khianat. Khianat maknanya apa? Tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana yang sepatutnya ataupun sebagaimana yang diberi. Jadi berlaku kecurangan, berlaku penipuan, mana tidak melaksanakan apa yang sepatutnya. Jadi bila buat begitu, maka itu khianat. Maknanya tidak melaksanakan amanah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada dia. Jadi ada perkara yang Allah perintah, ada yang Rasul bagi tahu, Rasul perintahkan. Maka kita tahu, menjadi kewajipan untuk kita melaksanakannya. Dan begitu juga ada amanah tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan dalam jawatan, kedudukan, pangkat, jabatan. Maka amanah-amanah, kepercayaan-kepercayaan yang diberi itu hendaklah ditunaikan, bukannya diabaikan. Dan kita tahu, wa antum ta'lamun, dan kamu tahu apa yang diberi kepada kamu itu. Jadi inilah tema perbincangan kita malam ini juga. Ya. Apabila kita nak meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perkara itu. Jadi hadis yang ke-28, kita tengok hadis yang ke-28 ni. Itu temanya larangan menggelapkan harta orang lain. Ya. Menggelapkan ni maknanya ambil tidak dengan hak, salah guna, salah urus, penyelewengan. Jadi perkara yang dikatakan menggelapkan harta orang lain, maknanya bukan harta dia. Jadi harta orang lain, ya. Pihak lain. Kalau bahasa lain kita pihak lain. Bukan mestinya orang, tapi mungkin termasuk organisasi, ya, ataupun jentera, jabatan, pentadbiran,
yang berkenaan atau berkaitan. Baik, hadis yang ke-28, ringkas saja. Ya. Ini kita baca satu hadis ni. Kata Nabi SAW, Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Jadi maksud umum, terjemahan tu, lelaki yang mengambil harta Allah tanpa hak, mengambil harta milik Allah tanpa hak, maka pada hari kiamat mereka akan mendapat neraka. Na'udzubillah. Jadi ini hadis riwayat Bukhari, bilangan hadis yang ke-2886. Inna sesungguhnya rijalan, mana seseorang, seorang lelaki, yatakhawaduna, mereka mengambil atau menggunakan fi malillah, pada harta Allah, bighairi haqqin, tanpa hak. Dia ambil, dia guna, kalau kita kata dia ambil manfaat, gunakan harta-harta milik Allah, ataupun harta yang Allah beri kepada dia amanah tanggungjawab untuk dia atur dan urus, maka dia gunakan atau dia ambil harta Allah ni bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Ambil bukan di atas kebenaran, bukan dengan hak. Falahum, maka lahum, bagi mereka, an-nar, neraka, yaumul qiyamah, itu di hari kiamat nanti. Maka di sinilah peringatan Nabi SAW, ancaman seseorang yang mereka ambil harta, menggunakan harta pada harta Allah tanpa hak, maka dia dijanjikan neraka di hari kiamat besok. Na'udzubillah. Baik, kita lihat penjelasan penjelasan hadis ni. Bukhari, hadis yang siri nombor dia 2886. Baik, sedikit penjelasan. Hadis di atas seringkali dialamatkan atau ditujukan kepada orang-orang yang bertanggungjawab atas harta kekayaan orang lain, iaitu tentang beratnya beban amanah yang mereka pikul. Hadis itu mengandung makna bahawa mereka tidak boleh mengeluarkan harta yang menjadi tanggungjawabnya kecuali untuk hal-hal yang wajib dan sesuai keperluan. Jadi itulah, diamanahkan untuk mengatur, menguruskan harta umat, harta orang ramai, kekayaan yang Allah beri, dan sepatutnya diberi kepada mereka yang berhak. Maka kalau mereka tidak mengatur, mengurusnya dengan betul, apatah lagi mereka menyelewengkan harta-harta tadi, maka begitu juga mereka salah gunakan harta tadi, maka sebenarnya dia menempatkan diri dia ke arah atau ke neraka. Na'udzubillah. Jadi ini kita kena hati-hati apabila kita mengatur urus harta-harta negara, harta-harta orang ramai, harta-harta yang dipertanggungjawab kepada kita, maka mesti kita buat untuk menepati apa yang Allah perintah, apa yang Rasul perintah. Jadi kalau orang yang mengkhianati ataupun tidak memenuhkan tanggungjawab pengurusan itu dengan cara yang disyariatkan, sebenarnya dia menempa di ke arah neraka. Na'udzubillah. Maka itu satu perkara. Jadi diperingatkan orang-orang yang bertanggungjawab atas harta kekayaan orang lain. Sebab dalam pengurusan harta itu dalam Islam ni, maqasid syariahnya termasuklah hifzul mal, terpeliharalah harta itu.
Jadi harta kita tahu ada harta milik individu, harta milik orang ramai, dan ada harta milik negara. Maka kita kena letakkan hak kepada yang berhak. Supaya kita tahu kalau harta individu yang dibenarkan oleh syariat bagaimana. Begitu juga kalau kita kata harta yang dipertanggungjawab kepada negara, harta negara macam mana. Begitu juga harta yang dipanggil milkiah amah, harta milik orang ramai. Macam mana pengurusannya pun perlu kita ketahui dan kita perlu melaksanakannya, ya. Dan jangan kita mengkhianatinya. Baik, seterusnya keterangan penjelasan yang yang ada di sini, ya, kita bacakan. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Aini, kata yatakhuduna, itu tulis Umi itu, menunjukkan kesengajaan mereka dalam membelanjakan harta dengan mengambil sebahagian dari harta tersebut di luar keperluan. Ini yang istilah yatakhuduna adalah orang yang dia menguruskan harta dan mengambil sebahagian dari harta tersebut yang sebenarnya bukan dalam keperluannya, ya. Jadi dia, kita kata, selewengkan penggunaan harta, sengaja mereka ambil dan membelanjakannya, ya, bukan dengan keperluan sebenar. Jadi itulah para penanggung jawab harta yang mendapatkan ancaman dari hadis di atas. Jadi kalau orang yang dipertanggungjawabkan, maka dia kalau buat dengan cara yang dilarang oleh syarak, maka ini ancaman kepada mereka. Baik mereka itu adalah penjaga harta peribadi, ya, sama ada mereka itu adalah penjaga harta peribadi milik anak yatim, maupun para penguasa yang bertanggungjawab atas harta milik umum. Itu yang kita bincang sebelumnya, harta milik umum ni perlu kita ketahui harta macam mana yang dia kata milik umum. Dulu telah pun kita bincangkan harta yang mana semua orang berhajatkan pada harta tersebut, semua orang hendakkan, ya. Maka ini milik orang ramai. Maka bagaimana dianya perlu ditadbir, diurus, supaya ain dan manfaat itu dapat dikongsikan dengan pihak-pihak yang lain, yang merupakan warga negara juga, dalam negara Islam ataupun dalam sistem pemerintahan Islam. Maka ini dia panggil jangan selewengkan, jangan pergi salah guna. Jadi itulah dikatakan ancaman ni, baik mereka yang menjaga harta milik anak yatim maupun harta yang milik orang ramai, milik umum, milkiah amah. Jadi istilah-istilah milkiah amah, milkiah daulah, milkiah fardiyah. Jadi milik fardu individu, mana individu berlayak ada harta. Kemudian ada harta milik negara, dan itu adalah untuk keperluan pengurusan negara, dan ada harta milik orang ramai, milkiah amah dipanggil. Maka kena dikembalikan, kena diagih-agihkan kepada rakyat jelata, ya, kepada kita punya warga di dalam negara. Bila kita kata negara itu dalam Islam, negaranya Islam lah. Seterusnya, rasa tanggungjawab inilah yang membuat sejumlah penguasa Muslim seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa sangat takut untuk sekadar memanfaatkan cahaya lilin yang dibeli dengan wang negara demi kepentingan peribadi. Jadi ini contoh Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur dalam sistem pemerintahan Islam.
Dia sangat menjaga, takut-takut dia gunakan harta milik negara itu untuk kepentingan peribadi. Itu yang dia sampai jaga begitu. Lilin ataupun lampu. Ini untuk kegunaan apa? Tugas rasmi keperluan dalam mengatur urusan negara, ataupun dia nak bezakan perkara-perkara yang di bawah urusan peribadi. Dia tak mahu menggunakan manfaat cahaya untuk kepentingan peribadinya. Sampai begitu sekali. Jadi keadaan ini sangat jauh dan berbeza dengan sikap para pemimpin dunia saat ini yang menguasai dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan milik umum demi kepentingan dan kesenangan peribadinya. Dan pada masa sama dia mengabaikan kepentingan rakyat. Jadi itu kita kata ulasan yang ada di sini. Maka kita mengambil contoh apa yang dibuat oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, termasuk juga lah khalifah-khalifah Islam, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya berapa bila kita renung balik kisah-kisah contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada kisah yang saya terbaca ataupun disampaikan kepada saya bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mula-mula lepas saja dia dilantik menjadi khalifah, dia masih nak bekerja untuk mencari nafkah bagi menanggung keluarga dia. Jadi bila dia buat begitu, maka ada di kalangan sahabat memberikan pandangan. Dia kata, kau wahai Sayyidina Abu Bakar adalah ketua pemimpin kepada dunia umat Islam, dan masa yang diperlukan atau komitmen yang diperlukan adalah sepanjang masa sebenarnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku pun ada tanggungan dan maka aku ingin juga mengenai tanggungjawab aku. Maka bila itu di kalangan para sahabat ada yang selepas bermusyawarah, ada yang mengesyorkan bahawa kena diberi kepada Sayyidina Abu Bakar ni santunan ataupun bahasa kita allowance, supaya apa, nanti dia dapat gunakan, dia dapat allowance, maka tak perlu dia pergi bekerja dan meninggalkan tanggungjawab sebagai ketua negara ni. Maka dijadikan jumlah tertentu untuk Sayyidina Abu Bakar mendapat dipanggil apa, imbuhan ataupun santunan, ataupun kita kata macam bahasa kita allowance, yang dia menjadi ketua negara khalifah. Ada kisah yang menerangkan bagaimana isteri dia pernah meminta untuk dapat makanan yang agak lebih sedap, yang dia teringin. Maka bila dia bagi tahu hasrat itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Dia tidak ada kemampuan untuk nak membeli makanan yang dihajati oleh isteri dia tu. Kerana apa? Kerana dia kata apa yang kita ambil daripada Baitul Mal ni sebagai kita punya allowance atau santunan hidup cukup-cukup aja. Maka isteri dia faham apa yang suami dia beritahu, maka simpanan untuk nak berbelanja lebih daripada yang perlu tak ada. Maka isteri dia teringin sangat nak makan makanan yang sedap tu yang disebut tu, maka isteri dia pun mulalah mencari peluang dan ruang untuk apa? Untuk buat saving. 1 dirham ke, berapa dirham ke. Dari masa ke semasa terkumpullah sejumlah wang yang hasil daripada isterinya berjimat cermat. Maka bila sampai dah cukup kos nak beli makanan yang dia inginkan, orang kita kata apa, macam mengidam, ingin sangat nak makan. Maka dia pun beritahu Sayyidina Abu Bakar, isteri dia beritahu bahawa bolehlah belikan makanan yang sedap tu yang dia teringin sangat. Sayyidina Abu Bakar kata, mana kita ada duit, sebab kita ambil cukup-cukup aja kan. Isteri dia kata gini, sebenarnya dia dah berjimat cermat dan telah terkumpullah beberapa dirham yang melayakkan untuk makanan tu dibeli. Kenapa? Dia buat saving. Bila dia dengar, bila Sayyidina Abu Bakar dengar bahawa
kau buat saving daripada apa yang aku ambil daripada Baitul Mal, wah rupanya kita lah, dia kata Abu Bakar telah mengambil lebih daripada yang perlu. Mana dia ada duit simpanan tu? Dia pun dapat daripada isteri dia, bukan dia nak pergi beli makanan tu, tapi sebenarnya dia kata ni aku nak pulangkan kepada Baitul Mal kerana kita dah ambil lebih dari cukup. Wah, terkejut isterinya melihat bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni mempunyai pendirian yang sangat tegas, tak mau ambil lebih daripada yang perlu. Bila isteri dia bagi tahu dia telah berjimat-jimat sehingga ada saving, memungkinkan beli makanan yang sedap tu, saya kata, kita ni dah ambil lebih daripada cukup rupanya. Maka bagi kat aku duit tu, aku nak masukkan semula kepada Baitul Mal. Kerana bagi dia ada keperluan atau orang yang lebih layak mendapat. Dan dia kata Abu Bakar telah ambil lebih daripada yang perlu. Begitulah sikap kita kata para sahabat dalam menjaga supaya tak ambil harta negara yang lebih daripada perlu. Itu sikap pendirian yang kita kata sangat hebat, ya. Kalau kita kata integritinya sangat tinggi. Begitu juga kisah yang masyhur mengenai dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah yang masyhur kita pernah dengar bagaimana ketika Baitul Maqdis telah pun dikuasai oleh kaum muslimin dan kunci kota Baitul Maqdis ni yang sedang dikuasai oleh padri, maka dia kata dia takkan serahkan kunci ni melainkan kepada ketua negara Islam yang dia tahu tidak berada di Baitul Maqdis waktu itu dan berada di Madinah. Dan dia nak serahkan kepada khalifah itu sendiri. Sebenarnya padri ini dia ingin menyerahkan kunci ini kerana dia pun ingin tahu pemimpin yang macam mana yang sehingga Allah berikan bantuan pertolongan dan kejayaan sehingga Baitul Maqdis ini dapat jatuh ke tangan orang Islam balik semula. Maka dibagi tahulah, ringkaskan cerita bagaimana Sayyidina Umar diberitahu oleh kita kata ketua pemimpin tentera yang bertanggungjawab membuka Baitul Maqdis ni. Kita tahu waktu tu Khalid Al-Walid dan juga sahabat-sahabat macam Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga sahabat-sahabat yang lain yang berada di wilayah yang pada awalnya dikuasai oleh tentera Rom. Dan juga wilayah ni sekarang ni di Baitul Maqdis. Maka padri itu kata dia nak serahkan kepada ketua negara, khalifah itu sendiri. Maka diutuslah kita kata messenger ataupun diutus pembawa maklumat kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar, ini yang kita kata bagaimana sikap pendirian dia. Okey, kalau dah begitu aku akan pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian Sayyidina Umar, ini yang kita kata dalam penilaian dia untuk pergi ke Baitul Maqdis, dia tak perlu escort, tak perlu kumpulan security. Yang dia perlu adalah dia bersama dengan pembantu dia yang berkhidmat untuk dia, maka kenderaan yang dia perlukan, dia kata cukuplah dengan seekor tunggangan sahaja. Jadi sama ada kuda ke ataupun keldai ke ataupun unta. Ada kisah-kisah yang mengatakan keldai. Maka Sayyidina Umar hanya mengambil satu tunggangan sahaja untuk dia pergi daripada Madinah nak pergi ke Baitul Maqdis. Untuk apa? Untuk menerima kunci Baitul Maqdis daripada padri yang kata dia hanya serahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada khalifah, ketua negara. Saya nak tengok pemimpin yang macam mana yang hebat sehingga tentera Islam berupaya membuka wilayah dan membuka Baitul Maqdis ini. Maka Sayyidina Umar dia mengambil kenderaan satu saja, tunggangan. Dengan dia punya pembantu dia bergilir-gilir. Bayangkan tu perjalanan daripada Madinah sehingga ke Baitul Maqdis.
Kalau keterangan-keterangan yang saya baca, perjalanannya mengambil masa dekat sebulan. Ya. Dan dia bergelir-gelir. Kejap dia naik kenderaan, ada ketikanya dia turun kenderaan, dia punya pembantu pula naik tunggangan tu lah, naik kenderaan tu. Maka bergilir-gilir lah. Ya. Melalui perjalanan yang panjang sehinggalah menghampiri kota Baitul Maqdis, ringkasnya. Maka Sayyidina Umar dia melihat bahawa ini dah nak sampai memanglah, tapi gilirannya sekarang giliran aku berjalan kaki dan kau pembantu pada dia tu kau naik sekarang. Mula-mula pembantu dia reluctant, dia kata yang Mukminin kita nak sampai kan, mana mungkin dia yang naik, Amirul Mukminin lah yang naik. Dia kata ini adalah giliran dan juga inilah keadilan. Bagi dia mesti berlaku adil, saksama, tak kira lah perjalanan tu dah dekat ke jauh lagi, ini giliran kau naik. Maka dia punya pembantu tu yang naik dan dia berjalan kaki. Jadi pertama sekali itulah nak ceritakan bagaimana dia sangat berhati-hati, tak mengambil lebih daripada perlu. Bagi dia kalau mengambil 2 tunggangan tu sebenarnya dia kata melebihi daripada perlu. Yang perlu hanya 1 tunggangan. Bila dah sampai tu giliran pula tu, dia kata ini giliran kau. Jadi bahasa kita macam kita kata Batman lah, engkau naik. Kerana dia berjalan kaki. Dan bila sampai ke kawasan ataupun tempat padri itu berada dan padri itu menunggu bersama dengan yang lain-lain menunggu ketibaan Sayyidina Umar, maka padri itu menyangka yang berada di atas kenderaan itu itulah khalifah. Ketika dia menuju untuk menyapa kerana nak kenal dan juga nak menyerahkan kunci, orang-orang sekeliling itu, orang Islam beritahu kepada padri, bukan yang atas tunggangan tu, atas kenderaan tu, tetapi yang berada berjalan kaki inilah yang khalifah yang kau sedang tunggu. Dia terkejut dan dia pun menyatakan sebenarnya dalam ilmu yang dia miliki, dalam kitab ke ataupun kita rujukkan yang dia baca selama ni, dia kata memang ada keterangan yang mengatakan bahawa kota ini akan jatuh dan kuncinya akan diserah kepada pemimpin yang datang berjalan kaki. Itu sebab dia minta pemimpin tu datang sendiri dan dia nak tengok kepastian benar tidak profesi bahasa kita ni lah, benar tidak maklumat yang dia dengar selama ini bahawa kota ini akan jatuh dan akan dikuasai oleh pihak lain yang mana ketuanya akan datang menerima kunci ini dengan berjalan kaki. Maka bila dia lihat bahawa apa yang berlaku benar-benar dia menyerahkan kunci itu kepada apa? Khalifah, ketua negara Islam, ketua bagi keseluruhan orang Islam, dia datang berjalan kaki. Maka dia kata memang layak sangatlah kota ini di bawah kekuasaan kepimpinan orang yang macam Sayyidina Umar dan setara dengannya. Maka untuk itu, ini yang kita kata bagaimana sangat menjaganya para penguasa kaum muslimin dahulu terhadap ini yang kita kata harta-harta yang di bawah tanggungjawab mereka. Sebab Sayyidina Umar pun nak bagi tahu, dia kata menjadi ketua negara ni sangat berat. Nanti akhirat besok kalau ada tunggangan ataupun binatang tunggangan yang mungkin terpelecok kakinya disebabkan jalan yang disediakan itu tidak molek, maka dia kata Umar akan ditanya oleh Allah Ta'ala dan dia tak sanggup menghadapi keadaan-keadaan begitu. Maka baik dia jaga supaya jangan berlaku perkara-perkara macam tu. Jadi jemaah dan juga kaum muslimin muslimat yang dikasihi, begitulah sikap pendirian para pemimpin yang
Allah telah berikan kejayaan dan kemuliaan. Dan zaman yang kita hidup hari ini sebenarnya zaman ketika umat Islam ini berada dalam keadaan lemah, yang Nabi kata Husa'un kawsa'is sail, seperti buih yang dibawa arus. Dan begitulah juga Nabi pernah mengatakan bahawa keadaan ni lemah kerana apa? Ada penyakit wahan. Ada penyakit wahan di dalam diri kaum muslimin atau umat ini. Dan sahabat tanya, wamal wahnu, apa yang dikatakan penyakit wahan itu? Kata Nabi SAW, yang dikatakan penyakit wahan itu adalah hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan kebencian kepada kematian. Jadi kita hidup di zaman lagi ini adalah hidup keadaan yang majoriti umat Islam termasuk para pemimpinnya cinta dunia amat sangat, sehingga kecintaan kepada kebendaan dan keduniaan mereka mengabaikan syariat dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kita nak mengajak diri kita bersama dan semua kaum muslimin bahawa kita perlu kembalikan semula kegemilangan Islam ini dengan kita kembali kepada ajaran Islam yang murni. Apatah lagi dalam mengatur urusan umat, mengatur urusan kenegaraan. Maka tak kira lah di mana. Sama ada di bumi Melaya kita ataupun di Malaysia ini, di Nusantara Melayu, ataupun di negeri Arab, ataupun di Indo-Pak, Pakistan, Bangladesh, di mana saja di negeri-negeri Arab. Sebenarnya kita semua kena kembali kepada peraturan dan syariat yang Allah telah tetapkan, dan kita jangan mengkhianatinya. Kita mengambil contoh teladan daripada pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, dan Islam akan bangkit semula. Kekuasaan Islam pasti akan berlaku, dan dia punya standardnya adalah apa yang Nabi kata dalam hadis, "Tsumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah." Kemudian akan ada semula sistem pemerintahan Islam. Khilafah ni adalah sistem pemerintahan Islam ala minhaj nubuwah, atas cara kenabian. Sebagaimana yang telah ditunjukkan teladannya oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Sebab hadis 5 zaman ni kita perlu perhatikan dan kaji bersama supaya kita tahu fasa-fasa yang sedang dilalui oleh umat ini. Sekarang ni adalah zaman mulkan Jabariyah, itu para penguasa yang diktator memaksakan umat Islam dengan sistem yang salah, mana sistem yang bukan daripada syariat Islam. Maka ianya akan berakhir, Nabi SAW beritahu Allah Ta'ala akan angkatnya, summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'ha. Kemudian Allah akan angkat tempoh zaman mulkan Jabariyah ini bila Allah Ta'ala kendaki, summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah summa sakata. Kemudian akan ada semula sistem pemerintahan Islam ikut cara kenabian, kemudian Nabi diam sejam. Maka kita tahu standard yang kita perlu kaji bukan standard biasa-biasa. Standardnya adalah sebagaimana Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi dalam keadaan umat yang lemah, berpecah belah ini, lagi menakutkan kita bila Nabi kata apa? Taftariqu ummati ala 73 milah. Dia berpecah umatku ini sampai 73 milah. Kulluhum finnar. Nabi kata semua masuk neraka. Mana tak ada selamat daripada neraka illa millatan wahidah. Melainkan ada satu kelompok saja yang ada jaminan selamat dari api neraka. Sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu ini wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Sebagaimana aku dan sahabat-sahabatku di atas agama Allah. Jadi dalam mengatur urusan umat, dalam mengatur urusan kenegaraan, dalam aspek kepimpinan umat, pemerintahan, maka dia punya standardnya adalah kembali kepada ma ana alaihi wa ashabi. Sebagaimana aku berada di atas agama Allah dan begitu juga sahabat-sahabatku. Maka kita kena berikan perhatian ini, kena berikan perhatian perkara ini kerana kita nak mengajak umat ini kembalilah kepada jalan hidup, cara hidup yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah yang secara murni.
dan jangan ada keraguan barang sedikit pun ya terhadap apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Termasuklah juga dengan apa yang Nabi bagi tahu ni. Kan Nabi SAW bila memperkatakan sesuatu tu Allah kata apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Ya. Surah Al-Azim Allah kata tiada dia ni Muhammad SAW bercakap daripada hawa nafsunya. Melainkan apa yang disampaikan mengenai agama Allah ni in huwa illa wahyun. Tiadalah ia melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka bila Nabi bagi tahu satu perkara, maka kita yakin dan percaya bahawa ia adalah dari Allah Ta'ala tetapi dilafazkan dalam perkataan ataupun cara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi sampaikan sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah jemaah sekian sebagai penutup pada perbincangan pada malam ni. Jadi ayat Allah Ta'ala peringatkan kita dalam pengurusan harta ni, jangan makan harta secara batil. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun. Mafhum dia? Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Wala ta'kulu, wa tu dan la janganlah ta'kulu kamu makan. Jadi bila makan istilah yang Allah sebut dalam Quran ni bukan makan secara fizikal saja, bahkan dalam bentuk mengambil harta, itu menggunakan harta ataupun memiliki harta secara di antara kamu ni bil batil, dengan cara batil. Wala ta'kulu, jangan kamu makan amwalakum, harta-harta kamu, bainakum, antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Dan jangan juga waktu dulu biha, dan janganlah kamu hulurkan dengannya ilal hukam, kepada para penguasa. Jangan kamu hulurkan harta, ini punya rasuah. Litakulu, supaya kamu makan, fariqam min amwalin nas, sebahagian daripada harta-harta manusia, bil ithmi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi jangan kamu duk hulur harta kepada para penguasa. Supaya apa? Nanti kamu dapat harta manusia lain dengan cara yang salah, dengan cara dosa. Dan kamu tahu kalau itu tak betul. Jadi jangan buat. Jadi begitulah kita dalam mengkaji, meneliti masalah kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam ini, maka termasuklah dalam pengurusan harta ni kita kena hati-hati. Ada ayat lain dalam Quran Allah bagi tahu kepada iblis, kau nak rosakkan anak Adam ni, antaranya wasyarikhum fil amwal wal aulad. Masuk sekutulah oleh engkau wahai iblis dalam hal pengurusan harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka. Wasyarikhum, dan bersekutulah oleh engkau terhadap mereka ini fil amwal wal aulad, dalam harta-harta dan juga dalam pengurusan anak-anak. Maka hati-hati, jangan kita buat perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi untuk pengurusan harta ni sebenarnya terkait dengan banyak perkara, pemilikan, bagaimana mengatur untuk memanfaatkan harta, dan ini adalah terkait dengan sistem ekonomi sebenarnya, sistem ekonomi. Itu sebab dalam Islam sistem ekonomi ini perkara yang besar, perkara yang penting, dan ianya perlu diterapkan, bukan dalam bentuk ilmu sahaja, tetapi kena dilaksanakan secara sistematik. Maka negara sajalah yang mempunyai bidang kuasa untuk menerapkan sesuatu sistem itu. Kalau mereka tidak terapkan sistem Islam,
maka yang mereka terapkan yang bukan Islam, maka itu yang merugikan. Bahkan berlaku kezaliman, penganiayaan kepada banyak pihak apabila sistem ekonomi itu yang diterapkan bukan Islam. Jadi untuk mengkaji sistem ekonomi ini ada kena ada sesi-sesi yang lain. Dan saya ada satu kitab yang sebenarnya ada menceritakan ringkasan bagaimana sistem ekonomi itu. Dia panggil studi dasar-dasar pemikiran Islam. Jadi kalau bagi jemaah yang ingin mendapat informasi lanjut, ringkasan, keterangan asas-asas sistem ekonomi Islam, maka boleh WhatsApp kat saya, boleh personal message kat saya dengan mengambil nombor ni, handphone saya tu, boleh PM kat saya. Bagi mereka yang berminat, boleh saya sharekan nanti. Bagi mereka yang dah ada tu, boleh baca dan boleh sebarkan juga kepada yang lain. Kenapa? Itu just pendedahan. Untuk kajian terperincian sebenarnya ada banyak kitab-kitab ekonomi Islam yang lain yang telah pun ditulis, dikarang oleh ulama-ulama Islam, baik ulama-ulama salaf yang terdahulu dan ulama-ulama kontemporari yang ada. Dan saya banyak rujukan ni saya ambil secara open source, khususnya daripada aktivis dakwah yang berada di Indonesia, bahkan ada juga di tempat-tempat lain, ada juga di Malaysia, ada juga di UK, ada juga di Australia, ada juga di Amerika Syarikat, dan bahan-bahannya ada dalam pelbagai bahasa. Maka yang pentingnya kita nak akan rujukkan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga bagaimana para sahabat mengimplementasikan Islam sebagai ad-din yang syumul, yang lengkap. Kita ni diperintah oleh Allah Ta'ala, aqimuddin wala tatafarraqu fih. Dirikan oleh kamu akan ad-din, jangan bercerai-berai padanya. Maka mari kita sama-sama kongsikan dan sebarkan apa yang kita telah sama-sama kaji tadi kepada umat Islam di mana saja mereka berada. Jemaah sekalian, itulah saja pada malam ini perkongsian saya, dan moga-moga ada manfaat kebaikannya. Dan kalau di kalangan anda, antum semua ada yang inginkan soft copy itu, bolehlah personal message kepada saya. Mana yang dah ada, boleh kongsikan dengan yang lain, tak ada masalah. Sebab dalam Islam ni kita disuruh supaya balighu anni walau ayat. Kata Nabi SAW, sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Apatah lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sempat kita bincangkan tadi. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa, moga Allah memberi barakah usaha yang kita sedikit ini. Alhamdulillah.